Baik, kita mulakan surah At-Taubah ayat yang ke-66. Surah At-Taubah ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'taziru. La ta'taziru. Jangan kamu buat alasan. Jangan kamu buat alasan. Qad sesungguhnya kafartum telah kafir kamu ba'da sesudah imanikum iman kamu. In jika na'fu kami maafkan an dari ta'ifatin segolongan minkum daripada kamu nu'azib kami azab ta'ifatan segolongan bi'annahum dengan sebab bahawasanya mereka kanu adalah mereka mujrimin orang-orang yang berdosa. Semak semula. La ta'taziru. Jangan kamu buat alasan. Mereka memperolok-olokkan dan mereka bila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik, mereka mempermain-mainkan dan memperolok-olokkan Al-Quran atau mempersenda-sendakannya. Bila ditanya kepada mereka, dia kata apa? Kami hanya bergurau dan kami bermain-main saja. Jadi patutkah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu perolok-olokkan, kamu persenda-sendakan? Dijawab dengan perkataan kami hanya bergurau, kami hanya bermain-main. Patutkah begitu? La ta'taziru. Jangan kamu buat alasan. Ta'taziru ni berada di perkataan uzur, minta diri. Qad kafartum, sesungguhnya telah kafir kamu ba'da imanikum, sesudah iman kamu. Kata-kata kamu adalah kata-kata yang kufur. Setelah kamu beriman, kamu mengatakan kalimah-kalimah itu adalah kalimah kufur. Sungguh kamu telah kufur. Innafu an ta'ifati minkum, jika kami maafkan segolongan daripada kamu, nu'azib ta'ifatan, kami azab segolongan yang lain. Bi'annahum, dengan sebab bahawa mereka kanu adalah mereka mujrimin, orang-orang yang berdosa. Dosa kerana mengekalkan sifat munafik dan suka memperolok-olokkan kebenaran yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya. Kekal itulah yang menyebabkan Allah Ta'ala azab mereka. Tapi mereka yang bertaubat, Allah akan maafkan. Tapi yang berkekalan terus dengan sifat munafik dan suka berbohong atau mempersenda-senda atau mempermain-mainkan atau memperolok-olokkan, itu
yang mengekalkan hal itu, itulah yang akan Allah azab mereka. Ayat seterusnya, ayat 67. Al-munafikun, orang-orang munafik lelaki. Wal munafiqat, dan orang-orang munafik perempuan. Ba'duhum, sebahagian mereka, min ba'din, daripada sebahagian. Ya'muruna, mereka menyuruh, bil munkar, dengan kemungkaran, wa yanhauna, dan mereka melarang, anil ma'ruf, dari kebaikan. Wa yakbiduna, dan mereka menggenggam, aydiyahum, akan tangan-tangan mereka, nasu, telah lupa mereka, Allah, akan Allah. Fanasiyahum, lalu kami lupakan akan mereka. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, hum, merekalah, al-fasikun, orang-orang yang fasik. Baik, saya masuk mula. Al-munafikuna wal munafiqat. Di sini nak menerangkan khusus kepada lelaki dan perempuan. Tapi kalau umum disebut al-munafikuna saja. Mana umumnya semualah. Tapi kalau nak mengkhususkan, dia tak munafiqat. Baik, al-munafikuna wal munafiqat, orang-orang munafik lelaki dan orang-orang munafik perempuan. Ba'duhum min ba'din, sebagian mereka daripada sebahagian. Ya'muruna bil munkar, mereka menyuruh dengan kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka melarang dari kebaikan. Jadi orang munafik lelaki dan munafik perempuan ini berbantu-bantuan, bertolong-tolongan. Dalam hal apa? Hal menyuruh dengan mungkar, membuat kekufuran, kedurhakaan, maksiat, dan mereka melarang dari yang ma'ruf, yang baik, melarang orang beriman, melarang orang itu kalau taat, lurus kepada jalan Allah, mereka halang atau cari jalan. Tak betul, mereka akan fitnah. Macam itulah perbuatan orang-orang munafik ini, tidak senang. Wa yakbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam akan tangan-tangan mereka. Bahasa menggenggam tangan ni makna kedekut, bakhil, kedekut daripada berimpak pada hal-hal yang jalan-jalan membawa kepada ketaatan kepada Allah. Jadi itu istilah menggenggam tangan.
artinya kedekut atau bakhil. Mereka bakhil pada membelanjakan untuk hal kebaikan. Nasullaha fanasiyahum, telah lupa mereka akan Allah. Mereka lupa kepada Allah. Maknanya lupa ni lebih banyak daripada ingat. Maknanya perkara-perkara yang membawa kepada ketaatan kepada Allah, mereka abaikan. Itu dikatakan mereka lupa kepada Allah. Mereka lupakan Allah, fanasiyahum, lalu kami lupakan akan mereka. Maknanya macam itulah mereka melupakan Allah di dunia, di akhirat besok Allah lupakan mereka. Kalau dilupakan oleh Allah Ta'ala, jangan haraplah nak keluar daripada azab Allah. Innal munafiqina humul fasikun, sesungguhnya orang-orang munafik, mereka lah orang-orang yang fasik. Fasik ni yahruju anit ta'ah, mana keluar daripada ketaatan. Jenis orang yang tidak mau menurut kebaikan. Ini ya golongan fasik. Arabnya mentafsirkan keluar dari ketaatan. Ini makna fasik dalam bahasa Arab. Jadi keluar daripada ketaatan. Baik, kita sambung lagi. Wa'adallah, telah menjanjikan oleh Allah. Al-munafikin, akan orang-orang munafik lelaki. Wal munafiqat, dan orang-orang munafik perempuan. Wal kufar, dan orang-orang kafir. Naro jahannam, neraka jahannam. Khalidina, orang-orang yang kekal. Fiha, di dalamnya. Ya, ia. Hasbuhum, pencukup untuk mereka. Pencukup untuk mereka. Wala'anahumullah, wala'anahum, dan telah melaknat ia akan mereka. Dan telah melaknat ia akan mereka Allahu, oleh Allah. Walahum, dan bagi mereka. Walahum, dan bagi mereka azabu mukim, azab yang tetap. Baik, semak semula ya. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat, telah menjanjikan oleh Allah akan orang-orang munafik lelaki dan orang-orang munafik perempuan. Wal kufar, dan orang-orang yang kafir. Naro jahannam, neraka jahannam. Khalidina fiha, orang-orang yang kekal di dalamnya. Ya hasbuhum, ia pencukup untuk mereka.
wala'anahumullah, dan telah melaknat ia akan mereka oleh Allah. Walahum azabu mukim, dan bagi mereka azab yang tetap. Laknat Allah mana terjauh daripada rahmatnya. Sedangkan rahmat itu ialah surga. Jadi, golongan munafik lelaki, munafik perempuan, orang-orang kafir, semuanya adalah golongan yang terjauh daripada rahmat Allah. Itulah laknat Allah namanya. Walahum azabu mukim, dan bagi mereka azab yang tetap. Jadi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim menerangkan bahawa orang munafik ini tak masuk ke surga, dan mereka tidak mendapati bau surga. Sehingga kata Nabi, unta masuk ke dalam lubang jarum. Memang dalam surah Al-A'raf. Unta boleh masuk lubang jarum. Bayangkan. Kalau dikatakan unta itu mengecil jadi seperti benang, itu bukan unta. Kalau jarum itu mengembang macam gajah, itu bukan jarum. Jadi jawabnya impossible lah. Artinya tak dapat nak masuk ke syurga. Kalau dah demikian, kata Nabi SAW, bau surga pun tak dapat. Sedangkan baunya dapat dihidu sebulan perjalanan. Dia punya bau angin dia terbau bau syurga, tapi dia tak hilang deria dia, tak bau syurga. Macam contohlah, kalau keadaan yang begitu panas, kita pergi ke tempat-tempat, bangunan-bangunan, yang mana bangunan itu dilengkapi dengan aircon. Jadi kita tak masuk, tapi kat luar tu bila terbuka pintu dia, hawa sejuk tu dia keluar daripada pintu tu, terasa nikmatnya, sejuk dalam keadaan yang kita menunggu panas kat luar, dia dapat angin sejuk daripada dalam. Seronok. Macam itulah. Dia punya bau surga jauh dah dapat dihidu oleh orang yang akan masuk ke syurga. Sedangkan orang-orang munafik ini, tidak dapat merasainya bau itu. Dan perlu ditahu juga bahawa kedudukan dalam neraka ni, orang munafik dengan orang kafir, orang munafik paling bawah daripada orang kafir. Kalau orang kafir atas, orang munafik bawah. Berdasarkan surah An-Nisa, innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik, fi darki asfali minan nar, di peringkat yang paling bawah dalam neraka. Peringkat yang paling bawah dalam neraka. Artinya orang kafir di atas, orang munafik lagi bawah daripada orang kafir. Macam itulah yang diberitahu oleh Allah Ta'ala, macam mana azabnya terhadap orang-orang yang munafik ini. Sebab orang-orang munafik ini talam dua muka bahasa kita. Talam dua muka, gunting dalam lipatan, tak ada ikhlas langsung. Tak ada perasaan ikhlas dalam agama. Agama ni dijadikan sebagai kepura-puraan atau main-mainan sahaja. Ada untung beragama, tak ada untung tinggalkan agama. Macam itulah dia punya permainan orang-orang munafik ni. Nak ambil muka pada orang, dia pun
ia pura-puralah sama-sama solat. Ya, bila berjauhan dengan orang-orang yang solat, dia memang tak pernah solat pun. Ini sifat-sifat munafik. Ya. Banyaklah dalam Quran, surah Nisa pun diterangkan ia panjang lebar tentang sifat-sifat munafik ini. Muzabzabina baina zalika haula'i wala ilaha haula'i. Ya. Terombang-ambing, tidak ke sana dan tidak kemari. Tidak kepada orang itu dan tidak kepada orang ini. Ya, maknanya ya, kepada orang kafir 100% tidak pun, kepada orang mukmin 100% pun tidak. Dia tengah-tengah, cari jalan mana yang boleh, yang menguntungkan dia. Ini sifat bermuka-muka. Ya. Dia punya sifatnya pun Nabi bagi tahu. Ya. Pertama, ya, wa iza wa'ada akhlafa. Bila dia janji, dia selalu menyalahi. Wa iza tu'mina khana. Bila dia bagi amanah, ya, dia khianat. Ya. Dan ya, wa iza hadasa kadzaba. Dan apabila dia cakap, yang dia dusta. Wa iza khasama fajara. Bila dia berkelahi, dia melampaui batas, di luar batasan. Jadi sifat-sifat itu kalau ada semuanya, ya, munafikon khalisan, kata Nabi. Munafik yang tulen. Ya. Kalau ada empat-empat itu. Sebab itu, ya, kita cuba sedaya upaya menghindari daripada sifat-sifat munafik itu. Ya, kalau dibiasakan nanti jadi terbiasa dan terus-menerus jadi amalan dalam kehidupan. Ya, suka berbohong. Dah jadi satu kebiasaan kepadanya. Ya. Baik, kita tengok dulu kedudukan tata bahasa pada ayat 66. Ya, ayat 66. Mana yang nak jawab, buka mic. Ya. Yang nak jawab nanti buka mic. Baik, kita tengok. La ta'taziru termasuk apa ni? Dalam pelajaran PL nahi. Ya. PL nahi. Sebabnya tak ada nun. Kalau ada nun, ta'taziruna, dah ia jadi fi'il mudhari'. La tu berfungsi sebagai nafiah. Tidak. Tapi bila tak ada nun, itu jadi nahi. Kafar tu fi'il madhi. Ya. Na'fu apa yang O tu? Mudhari. Ya. Fi'il mudhari. Ya. Na'fu ni asalnya ada waw, ya. Adanya ada waw, na'fu ada waw. Waw tu hilang sebab in tu. Sebab na'fu ni daripada huruf mu'tal. Ya. Dia huruf mu'tal. Huruf mu'tal dia hilang, iaitu waw. Ya. Na'fu wu. Na'fu wu. Lalu ada huruf in tu jadi na'fu hilang. Baik, sambungan dia. Nu'azib. Ya, mudhari. Dia ni jadi jawab, ya, kepada in, sebab itu dia mati. Jawab in tu. Asalnya nu'azibu. Jadi dia mati nu'azib. Ya. Baik, kanu Madi nakis.
Dalam terjemah, buang telah. Buang telah. Mujrimin, isim fa'il 4 huruf. Jadi dia bunyi guna mim, mujrimin. Jamak, kalau mufrad, dia buang ya nun. Mujrimun atau mujrimin. Jadi mujrimun. Kalau isim fa'il, dia ada isim maf'ul. Isim fa'il, isim maf'ul, madi, mudhari. Jadi amar, nahi. Kalau isim fa'il, isim maf'ul. Macam mana isim maf'ulnya? Naikkan atas ya. Mujra. Mujramun. Al-munafikun wal munafiqat termasuk apa? Isim fa'il. Munafikun isim fa'il. Dia punya madinya 4 huruf. Panjang na dia. Nafaqah. Fa'ala. Nun alif faqah 4 huruf. Sebab itu dia punya baris panjang tu tak boleh dibuang. Sebab itu asal 4 huruf dia. Muna. Dia punya panjang na tu. Daripada nafaqah. Sama wazan dengan 4 huruf fa'ala. Baik, ya'muruna termasuk apa? Mudhari. Yanhauna? Mudhari juga. Yakbiduna? Mudhari. Nasu? Nasu. Madi. Ada telah. Nasya? Mudhari. Nasya. Itu memang dia punya nun tu. Nanti. Ni silap juga ni. Man datang kami ni. Panasiyahum. Nasu. Nasya. Tadi kita letak terjemah pun tak betul Maka telah melupakan ia. Madi ni. Nasya. Nasya tu madi. Sebab nun tu nun asal. Nun asal fi'il. Bukan nun mudhari. Terjemahkan, betulkan terjemahan dia. Lalu telah kami lupakan. Lalu telah Lalu telah melupakan ia akan mereka. Lalu telah melupakan ia akan mereka. Fi'il madi. Sebab nun tu, nun nasya, nun tu nun asal. Asal fi'il. Bukan nun tu nun kami. Kalau nun kami tambah satu nun lagi. Nansa. Jadinya nansa. Baru maknanya kami lupa. Okey, betulkan nasya ni madi Kemudian munafikin isim fa'il. Tadi yang atas munafikun ni munafikin. Fasikun isim fa'il juga. Baik, kalau fasikun dia punya isim fa'il, artinya dia berasal daripada apa? 3 huruf ke 4 huruf? 3 huruf. Sebab dia tak guna mim. 3 huruf. Kalau fasikun isim fa'il, macam mana kita nak buat isim maf'ul? Fasikun.
Tiga huruf ni. Mabsukun. Ya, ingat ni mabsukun. Maf'ulun. Itu dia tak lari daripada wazan tu. Fasikun, mabsukun. Ya. Sambung lagi, wa'ada. Madi. Ma'ruf ke majhul? Ma'ruf. Kalau majhul? Wu'ida. Wu'ida ya. Wu'ida. Okey. Khalidina dalam ayat akhir. Khalidina. Isim fa'il. 3 huruf ke 4 huruf kalau macam ni? 3 huruf. Biasa isim fa'il ada isim maf'ul. Cuba buat. Khalidin. Khalidun. Khalidun kalau seorang. Mahludun. Mahludun. Ada jadi isim maf'ul. Ya, la'ana. Fi'il madi. La'ana. Fi'il madi. Ya. La'ana. Telah melaknat ia. Dan kita akan jumpa perkataan laknatan. Kadang tak ada tanwin sebab dia jadi mudhaf. Laknata. Bila jumpa laknata, itu masdar ya. Laknata dia mati ainnya. Lak. Dia kalau wakaf laknat. Laknat. Yang kita sebut laknat tu, tu masdar tu. Ya. Terkadang orang tak perasan. Ya, contohnya laknatallah. Laknatallah. Telah laknat tu makna laknat Allah. Ya. Jadi laknata diingatkan madi. Madinya la'anah. Ya. Madinya la'anah. Ya. Kalau laknata, laknatan itu masdar. Ya. Mukim termasuk apa? Mukim. Kalau tak faham, ikut makna. Ada yang. Yang. Kalau sorab tu ada yang. Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il ingat ya, ada dua isim fa'il yang 3 huruf. Ya, dia ada perkataan ya, qaimun. Ya. Tapi yang sini ya dia 4 huruf ni. Muqimun. Ya, sebab dia termasuk mu'tal. Aqama. Madinya aqama. Dia termasuk mu'tal. Alif, qaf, alif, mim. Aqama. Ya. Jadi isim fa'ilnya muqimun. Kalau jamak muqimuna. Maknanya di sini mukim dengan makna tetap. Ya. Kalau muqimuna itu makna orang yang mendirikan. Muqimuna solah contoh. Itu orang-orang yang mendirikan solat. Kalau 3 hurufnya koma daripada perkataan koma. Telah berdiri. Ya, koma. Telah berdiri. Okey, kita sambung lagi ayat yang ke-69 ya. Kallazina. Seperti orang-orang yang min qablikum, daripada sebelum kamu. Kanu adalah mereka, asyadda lebih sangat, minkum daripada kamu, kekuatan, wa aktsara dan lebih banyak, amwalan harta-harta,
wa auladan dan anak-anak. Fastamta'u, maka telah bersenang-senang mereka bi khalaqihim, dengan bahagian mereka. Fastamta'tum, ya, maka telah bersenang-senang kamu bi khalaqikum, dengan bahagian kamu. Kama, sebagaimana istamta'a, telah bersenang-senang ia alladzina, oleh orang-orang yang min qablikum, daripada sebelum kamu. Bi khalaqikum, dengan bahagian kamu. Wa khuttum, dan telah kamu permain-mainkan. Dan telah kamu permain-mainkan. Kalladzi, seperti orang yang khadu, telah mempermain-mainkan mereka. Ulaika, orang-orang itu, habitat, telah gugur ia, a'maluhum, oleh amalan-amalan mereka. Fid dunya, di dunia. Wal akhirah, dan akhirat. Wa ulaika, dan orang-orang itu, mereka lah al-khasirun, orang-orang yang rugi. Semak semula. Kalladzina min qablikum kanu ashaddu minkum quwwah. Seperti orang-orang yang, maknanya seperti orang yang ni balik kepada ayat sebelumnya. Kamu, wahai orang munafik, kamu, wahai orang munafik, seperti orang-orang yang daripada sebelum kamu. Mereka lebih sangat daripada kamu kekuatan, wa aksaru aulada amwalan wa auladan, dan lebih banyak harta-harta dan anak-anak. Ya. Maknanya, kamu orang munafik, ya, seperti orang dulu. Kalau nak dikira orang dulu daripada kamu, mereka lebih kuat. Mereka lebih banyak harta, lebih banyak anak. Ya. Kalau nak dibandingkan dengan kamu. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum. Maka telah bersenang-senang mereka dengan bahagian mereka, maka telah bersenang-senang kamu juga dengan bahagian kamu. Kama stamta'al ladina min qablikum bi khalaqihim. Sebagaimana telah bersenang-senang ia oleh orang-orang yang daripada sebelum kamu dengan bahagian mereka. Wa hutum kalladzi khadu, dan telah mempermain-mainkan kamu seperti orang-orang yang
dan telah bermain-main kamu seperti orang yang telah bermain-main mereka. Ini permain-mainkan. Lain ya. Telah mempermain-mainkan kamu seperti orang-orang yang telah mempermain-mainkan mereka. Mempermainkan ni maknanya mereka dalam kebatilan. Ya, dalam yang batil. Ya, dan mereka mencela Nabi SAW. Padahal mereka bukan betul. Ya, tapi mereka mencela Nabi SAW. Itu yang dikatakan mempermain-mainkan. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang-orang itu telah gugur ia oleh amal-amal mereka di dunia dan akhirat. Wa ulaika humul khasirun, dan orang-orang itu merekalah orang-orang yang rugi. Ya, rugilah mereka. Ya. Baik. Kita semak semula kedudukan tata bahasa dia. Daripada mula. Kallazina min qablikum kanu. Itu maksud apa? Madinakis. Asyadda. Tengok mana? Tengok mana? Tafdil. Tapi tak ada wazan sama dengan biasa. Ya. Saya asyadda. Dia ada sabdu. Ya. Sebab dia punya asalnya syadda. Baik. Aksara. Tabdil. Jangan pandang sangat barisnya yang akhir kalau nak memahami. Sebab wazan kita baca aksaru. Di sini perkataannya aksara. Ya. Jadi kalau dia berbaris atas pun tetap isim tabdil. Ya. Yang kita hafalkan a'lamu, ahsanu, aksaru. Ya. Baik, teruskan. Dia maktuf. Maktuf kepada kuatan tu. Dia maktuf. Bukan mansub, maktuf kepada waw tu. Waw tu ataf, aksara maktuf. Baik, istamta'u fi'il madhi. Kalau ada alif sinta ni, ini 6 huruf ya. 6 huruf. Alif sinta tu penambahan. Dia punya huruf asalnya, tengok ujungnya. Mim, ta, ain. Itu huruf asalnya. Ditambah dengan alif sinta. Baik, pastamta'tum madi juga. Istamta'a madi. Huttum madi. Hodu madi. Habitats macam mana tahu dia madi? Ada ta ta'nis. Ada ta ta'nis tu bukan fi'il mudhari, tetap fi'il madhi. Mana mudhari ada ta ta'nis. Ya, yang ada ta ta'nis fi'il madhi saja untuk muannas. Kalau lelaki habita, perempuan habitats. Ya. Khasirun isim fa'il. Kalau nak jadikan isim maf'ul, mahsurun. Ya. Kalau jamak mahsuruna. Ya. Apa dia? Khosinro. Khosinro. Baik, kita semak pula kita punya latihan hari yang dah buat itu.
Ya, bab. Ya, rubai. Ya, bab rubai. Siapa yang dah buat, kita buat semakan. Apa dia? Pertama. Hurufnya apa? Syariba. Yang kedua? Hurufnya? Pasindal. Tiga? Hah? Kof ya? Kof. Oh. Oh, ho. Khotoba Minang. Okey. Tiga je kan? Okey. Kalau nak jadikan 4 huruf syariba, satu bentuk. Bentuk pertama? Asroba. Asroba. Kalau bentuk dua? Syarroba, ada sabdu. Syarroba. Bentuk tiga? Panjangkan sya. Sya panjangkan syarroba. Okey, syarroba. Okey, nombor dua pula. Pasada. Kalau bentuk satu? Absada. Absada. Bentuk dua? Pasada, ada sabdu. Bentuk tiga? Panjangkan pa dia. Pasada. Okey, nombor tiga. Kalau bentuk satu? Toba. Kalau bentuk dua? Khotoba, ada sabdu. Khotoba. Kalau bentuk tiga? Panjangkan ho. Khotoba. Ya. Baik. Cuba buat yang nombor satu. Yang dah buatlah semakkan. Ya. Asroba. Mudhari'. Yushribu. Masdar. Asroba, yushribu, ishroban. Okey. Isim fa'il? Ashrib, nahi. La tush ya, la tushrib. La tushrib. Isim fa'il, isim maf'ul. Mushribun, mushrabun. Mushra. Okey. Bentuk dua. Syarroba. Yusharribu. Ya, syarroba, yusharribu. Masdar dia? Tashriban. Ikut wazan yang dibagi. Tashriban. Ya. Fi'il amar ke isim fa'il dulu? Amar. Fi'il amar? Syarrib. Nahi? La tusyarrib.
Tak jadi. La tusyarrib. Isim fa'il musyarribun, isim maf'ul musyarrabun. Senang je, musyarri, musyarrab. Dan perlu diingat ya, bab yang kedua ni ada sabdu. Sabdu tu tidak boleh dibuang kecuali pada masdar. Pada masdar saja tasyriban. Tu tak ada sabdu. Yang lain sabdu jangan buang. Itu bentuk dua. Bentuk tiga, kalau syarroba, kalau syariba tadi, syaroba. Panjang ya, syaroba. Mudhari'nya yusyaribu, masdarnya siroban. Amar syarif. Syarif. Nahi la tusyarrib. Isim fa'il musyarribun, isim maf'ul musyarrabun. Okey, lulus. Nombor 2 pula. Pasada, dia jadi absada. Cuba wazankan absada. Absada mudhari' yufsidu. Masdar ifsadan. Amar absid. Absid. Nahi la tubsid. Badoma la tubsid. Untuk 4 huruf, nahi dia kena bari dhamma ya. La tubsid. Isim fa'il mufsidun, isim maf'ul mufsadun. Okey, yang ketiga. Yang ketiga pasada. Yang kedua ya? Pasada. Pasada yupassidu. Tap. Ada tap ta ya, tapsidan. Fi'il amar pasid. Nahi la tupasid. La tupasid. Isim fa'il mufassidun, isim maf'ul mufassadun. Yang ketiga fasada yufasidu. Lagi pisadan. Fi'il amar fasid. Nahi la tufasid. Isim fa'il mufasidun, isim maf'ul mufasadun. Okey, lulus. Nombor 3. Khotobah tadi toba. Toba mudhari'nya yuhtibu. Masdar ihtoban. Amar ahtib. Nahi la tuhtib. Isim fa'il muhtibun. Isim maf'ul muhtabun. Dia terikut-ikut yang lalu tu.
Terikut-ikut pula. Masih terikut-ikut. Baik, nombor bentuk 2. Khotoba. Mudhari. Yukhottibu. Masdar dia. Tah. Bukan ya. Guna ta. Masdar guna ta. Tahtiban. Amar dia. Khottib. Nahi. La tu khottib. Ada sabdu ya, jangan buang. Isim fa'il. Muhottibun. Isim maf'ul muhottabun. Okey, yang akhir sekali. Ya, khotoba. Yuhotibu. Masdar. Khitoban. Isim fa'il. Khotib. Nahi. La tu khotib. Isim fa'il. Mukhotibun. Isim maf'ul mukhottabun. Okey ya. Untuk mungkin pandu-panduan yang boleh diambil daripada urubah ini. Ya, kalau madinya akroma, madinya tadi madi tadi apa? Asroba. Yang dicatat ya, asroba. Kalau nak jadikan amar, bunyikan ke bawah. Ashrib. Daripada madi tu, kalau nak jadikan amar, 4 huruf ni, senang je. Ya, asroba, ashrib. Ashrib. Ya. Kalau syarroba, syarrib. Kebawakan. Kalau baris yang bentuk 2, syarroba, syarrib. Kalau yang bentuk 3, syaroba, fi'il amarnya bunyikan bawah juga. Syarib. Macam tu. Ikut madi. Senang ya. Ya. Okey, kalau bentuk absada ya yang tadi, madi absada. Kalau jadikan amar, bunyikan bawah. Absid. Kalau pasada, pasid. Kalau fasada, pasid. Panjangkan, pasid. Okey, contoh yang ketiga, toba. Kalau amar, ahtib. Kebawakan. Kalau toba, hottib. Kebawakan. Kalau toba, hotib. Ya. Itu nak buat fi'il amar. Ya, kalau untuk 4 huruf, tengok madi. Senang ya. Kalau baris atas, kebawakan. Ya, kalau asroba, ashrib. Macam tu. Ya. Tapi ingat ya, untuk mudhari'nya, jangan salah. Untuk mudhari' 4 huruf, mesti mula dengan dhammah. Mula dengan dhammah. Kalau tak mula dhammah, jadi macam 3 huruf. Sebab yang membezakan tadi tu, dia baris dhammah. Contohnya kita baca yakrimu. Ataupun yashribu. Kita baca ya. Ashraba kita bunyikan mudhari'nya yashribu. Kalau yashribu dah 3 huruf. Ya, atau yashrabu. Tak boleh macam tu. Jadi bunyikan dhammah. Kalau ashraba yushribu, syarraba yusharribu, syaraba yusharibu. Mulakan dengan ya baris dhammah. Okey. Rasanya dah mula nak pandai, tapi belum laju lagi dah, Nak pandai tapi belum laju lagi, Okey, kita cuba buat latihan lagi, Buat latihan lagi. Kita ambil 3, saya tak perlu banyak, tapi 3 tu kena buat 3 bentuk, Jadi banyak juga, Jadi okey, kita ambil perkataan aksara ayat 69. Aksara
Ayat 69 ya. Asyadda minkum kuwatan wa aksara. Dia punya perkataan kapsara, 3 hurufnya. Jadi kalau 4 huruf bentuknya sama dengan tafdil ni, aksara. Ni dah 4 huruf lah ni. Ya. Maknanya di sini tabdil. Dalam ayat ni tabdil untuk 3 huruf. Tapi kalau nak jadikan 4 huruf, ya, bentuknya sama dengan yang ada ni. Alif, kaf, sa, ra. Ya. Kemudian yang bentuk 2 kasara. Bentuk 3 kasara. Ya. Lagi yang kedua ya. Perkataan ya, a'malu. Cuba cari a'malu. A'maluhum fid dunya wal akhirah. Dekat-dekat akhir ayat. Jumpa? Okey. Jadi perkataan huruf 3 hurufnya ain, mim, lam. Kalau jadi 4 huruf, alif, ain, mim, lam. A'mala. A'mala ya. Huruf asalnya ain, mim, lam. Okey, satu lagi khosirun. Khosirun. Huruf asal 3 hurufnya apa? Kha, sin, ra. Kalau dijadikan 4 huruf, ahsara. 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 Jangan bunyi asi. Salah. Dan 4 huruf, wazan dia semua sama. Itu yang senang tu. Kalau 4 huruf, dia wazannya semua atas. Senang. Ahsara. Jangan ahsira. Kalau ahsira salah. Ahsara. Okey, itu saja untuk latihan ya. Mudah-mudahan kita dapat buat ya, dan apa yang kita pelajari ini moga-moga ya dapat dimanfaatkan bersama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin.